آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد. اللهم يسر ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan Al-Quran yang berada pada hari ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat, berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak pergi menelusuri ataupun kita akan berinteraksi dengan satu surah yang mana satu surah ini kalau kita menghayati dengan sebenar-benar penghayatan, insya-Allah dia akan memberikan keinsafan kepada kita. Baik, malam ini kita akan teruskan kepada surah Tadabbur surah At-Takasur. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, mari kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan pergi kepada tadabbur surah At-Takasur. Pada minggu lepas kita sama-sama tadabbur surah Al-As berkaitan dengan masa, berkaitan dengan siapakah orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang rugi, melainkan 4 golongan, iaitu mereka itu adalah illal ladina amanu. Kemudian amanu ini adalah orang yang beriman. Kemudian illal ladina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan amal soleh. Kemudian wattawasau bil haq, berpesan dengan kebenaran. Dan akhir sekali wattawasau bis sabr, berpesan dengan kesabaran. Baik. Itu adalah pada minggu lepas. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada tadabbur surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, surah At-Takasur adalah surah ke-102 dalam tertib susunan Al-Quran dan dia berada dalam juzuk ke-30, iaitu surah ke-25 selepas surah Al-Qari'ah. Selepas surah Al-Qari'ah, sebelum surah Al-As. Dan dia mengandungi 8 ayat pendek dan barangkali kita sudah membacanya di dalam harian kita ataupun dalam solat-solat yang kita laksanakan, kita baca surah At-Takasur ini. Adapun kita sudah menghafal dan ada juga rakan-rakan kita yang dah pernah tadabbur surah At-Takasur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam ini ia menambah pengetahuan kita, kemudian dia membawa kita kepada pengamalan tentang surah At-Takasur dalam menjalani kehidupan kita. Begitulah tadabbur tuan-tuan dan puan-puan kan, saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita nak selepas baca Al-Quran, kita fahami ayat-ayat tersebut dan akhirnya dia membawa kepada amal dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah. Dan dalam surah ini, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan, surah ini secara kita panggil sebagai muqaddimah dia. Allah mencela golongan yang sibuk mengumpulkan harta dan meramaikan anak cucu, tetapi lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah mati nanti, kamu akan tahu apakah kesan daripada perbuatan tersebut dan semua nikmat akan dipersoalkan. Jadi ini secara ringkas berkaitan dengan surah At-Takasur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi seterusnya kepada 10 fakta unik surah At-Takasur.
sebelum kita masuk kepada perbincangan surah ini kan, mari kita lihat 10 fakta unik surah At-Takatsur tersebut. Baik, saya sediakan surah At-Takatsur sebelah kanan supaya tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan nampak setiap apa poin yang kita nak sampaikan malam ini. Baik. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat unik sebab apa? Sebelum kita masuk kepada perbincangan, kita nak lihat bagaimana surah ini. Jadi bila kita baca tu, dia mudah-mudahan dapat masuk ke dalam jiwa kita, dan bila kita baca surah At-Takatsur ini, kita meletakkan diri kita dalam surah tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang belah kanan dia ni terjemahannya dalam bahasa Inggeris, tetapi sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran ataupun mushaf dekat tepi kan, sangat baik untuk kita sama-sama semak insya-Allah. Baik, yang pertama, surah At-Takatsur ini terdapat 3 kali lafaz kalla yang bermaksud jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Baik, kita perhatikan kalimah kalla itu ada di mana? Pada ayat yang ketiga, kemudian pada ayat yang keempat dan pada ayat yang kelima. Nanti kita akan lihat apakah hikmah ataupun mesej yang Allah nak sampaikan di sebalik kalimah kalla ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian terdapat 3 kali lafaz summa yang bermaksud kemudian. Kita lihat summa. Baik, summa yang pertama, summa yang pertama pada ayat yang keempat, summa. Kemudian pada ayat yang ketujuh dan pada ayat yang ke-8. Baik, dia ada pengulangan di situ kalau kita panggilkan sebagai tikrar, pengulangan. Dan kemudian kita pergi yang ketiga, ada 2 kali lafaz saufa. Saufa ni dia maksud dia adalah kelak ataupun akan. Jadi ada 2 kalimah saufa di sini, iaitu kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Baik, itu adalah ayat yang keempat untuk kalimah saufa. Kemudian yang keempat, kita lihat ada 3 kali lafaz ta'lamun yang bermaksud kamu mengetahuinya. Kita pergi kepada ta'lamun. Dia ada 3 kali. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna. Baik, ni ada 3 kali lafaz ta'lamun. Dan kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Ada 2 kali lafaz latarawunna. Latarawunna. Yang bermaksud kamu pasti akan melihatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak belajar daripada sini adalah setiap pengulangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dia bukan saja-saja. Dia ada hikmah dia, ada mesej yang Allah nak sampaikan. Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga ni kan, kalla saufa ta'lamun, kita katakan dekat situ kan, kamu akan mengetahui, kelak kamu akan mengetahui. Jadi pada ayat yang keempat pun diulang lagi. Dia bukan membawa maksud yang sama. Maksud dia, ayat yang ketiga merujuk kepada makna yang lain, ayat yang keempat dia merujuk kepada makna yang lain. Baik, 10 fakta. Sekarang kita dah ada 5 fakta unik surah At-Takatsur. Dan seterusnya kita pergi kepada yang keenam, ada 2 kali lafaz al-yakin. Tuan-tuan dan puan-puan lihat, ada kalimah al-yakin, iaitu ilmal yakin dan ainal yakin. Okey. Itu adalah 2 kali lafaz al-yakin, iaitu bermaksud yakin. Yakinlah maksudnya pasti. Dan yang seterusnya pada nombor 7 pula kita lihat, terdapat unsur pemeringkatan daripada ilmal yakin kepada ainal yakin. Dia adalah pemeringkatan tentang keyakinan ini. Nanti kita akan lihat kenapa Allah letakkan ilma dahulu dekat pada ayat yang kelima, kemudian baru ayat yang ketujuh itu ainal yakin. Dan yang ke-8, surah ini, kalau kita lihat surah ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mushaf bahasa Melayu kan untuk mudah lihat, kita lihat surah ini dia bermula dengan kisah dunia.
Iaitu Al-Hakumut Takasur ini dia bermula dengan kisah dunia. Disusuli kubur hatta zurtumul maqabir, kemudian dengan akhirat ataupun neraka jahim. Dia adalah satu, nak kita kata, perjalanan, iaitu perjalanan kita kalau kita di atas dunia ini bermula dengan perjalanan di dunia, kemudian kita akan masuk ke alam kubur, kemudian kita akan pergi ke alam akhirat. Ini yang dibawa oleh surah At-Takasur kepada kita. Jadi pada yang ke-9 kita lihat. Yang ke-9, surah ini bermula dengan menceritakan nikmat keduniaan. Kita garis lagi Al-Hakumut Takasur, ia berkaitan dengan nikmat keduniaan dan berakhir dengan summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Ini adalah berkaitan dengan akhirat. Kita semua akan ditanya tentang nikmat yang kita peroleh di atas dunia ketika di hari akhirat kelak. Jadi kita lihat, kita nampak inilah perjalanan kita di atas dunia ni tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ke-10 terdapat dua perkara ghaibiyat atau tersembunyi, iaitu Al-Maqabir dan Al-Jahim. Iaitu alam kubur hatta zurtumul maqabir, dan yang terakhir dia adalah Al-Jahim, tentang neraka jahim. Baik, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kan bila kita melihat kepada surah At-Takasur ini, dia membuatkan kita berfikir. Kita berfikir. Sebab tadabbur ini dia akan membawa kita untuk bertanya, kenapa Allah meletakkan ilmu yakin dulu? Kenapa Allah mengulang-ulang perkataan ini? Dan dia akan membawa kita untuk berfikir dan bertafakur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan untuk masuk kepada pengembaraan surah At-Takasur kita. Maka kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk untuk ayat yang pertama adalah, adakah kita dilarang memperbanyakkan harta? Ni adalah satu pertanyaan ataupun yang kita boleh tanyakan pada diri kita. Adakah kita ni dilarang memperbanyakkan harta? Jadi pada ayat yang pertama, insya-Allah dia akan memberikan penjelasan, dia akan memberikan kita gambaran. Boleh ke tidak ni kita nak memperbanyakkan harta? Mari kita sama-sama lihat. Baik, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan adalah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takasur. Ayatnya pendek saja. Ayatnya pendek, tetapi kalau kita lihat sangat-sangat besar makna dia. Apa yang saya nak sebutkan sebelum kita masuk kepada perbincangan Al-Hakumut Takasur itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan lihat kalimah kum di sini. Kalimah kum di sini. Baik, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kalimah al-hakumu, iaitu Allah membicarakan kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Baik, yang kita nak fokuskan kum di sini adalah kita kena letakkan diri kita, ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada orang diletakkan manusia telah dilalaikan, dia tak rasa sangat. Tetapi bila kita letakkan diri kita, bila Allah sebutkan Al-Hakum itu, bermaksud ayat ini benar-benar untuk kita, sedang bercakap untuk kita. Ibaratnya begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Maka saat kita letakkan diri kita, kita akan lebih fokus dan kita suka nak tengok orang lain ataupun nak tengok jiran kita, tidak, tetapi kita nak tengok diri kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan lihat. Sebelum itu, baik, kita dah lihat Al-Hakum tadi tu kan. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan lihat sepintas lalu tentang surah At-Takasur ini. Jadi saya buat yang kat tepi ni lah kan. Al-Hakumu ini dia bermaksud kamu. Kamu semua ni. Okey, baik, ni ayat yang pertama. Kemudian zurtumu. Bila Allah kata zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir antum.
Dia kata zurtum ni maksudnya antum. Berkaitan dengan kamu lagi. Kum ini kamu, tum kamu, kemudian ta'lamun. Ta'lamun ini disebutkan sebagai fa'il mudhari', iaitu kamu juga. Kemudian ayat yang keempat, ta'lamun lagi tentang kamu. Kemudian ta'lamun lagi, latarawunnal jahim, summa latarawunna. Kita lihat ainal yakin, dan last sekali kita lihat summa latus'alunna, ini pun dia mengatakan tentang kamu. Nak bagi tahu kepada apa tuan-tuan dan puan-puan? Surah At-Takasur ini khusus untuk kamu ambil pengajaran, ambil pedoman daripada ayat-ayatnya. Jadi kita kena letakkan diri kita lah ni. Jangan duk tengok orang lain, kita fokus kepada diri kita. Baik, itu kita nak lihat tentang surah At-Takasur. Betapa cantiknya Allah susun ayat itu terletak elok berbicara tentang kita. Jadi yang pertama kita lihat Al-Hakumu. Baik, Al-Hakumu ini persoalan yang kita timbulkan tadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita dilarang memperbanyakkan harta? Dan persoalan ini dia merujuk kepada ayat pertama surah At-Takasur. Al-Hakumu. Al-Hakumu dia berasal daripada kalimah Al-Lahwu. Al-Lahwu ni apa? Tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu kita sukakan dia. Apa yang hawa nafsu kita sukakan selalunya? Apa dia? Nanti kita akan lihat kepada At-Takasur itu. Tetapi Al-Lahwu itu kita katakan nak beritahunya sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Ataupun disebutkan berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Jadi perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita masukkan dalam kategori Al-Lahwu. Al-Hakumut Takasur. Baik. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan At-Takasur. Baik. At-Takasur pula dia bermaksud, dia berasal ni tuan-tuan dan puan-puan daripada kalimah kasara. Kasara. Dia maksud dia adalah banyak. Ataupun kita kata kasir. Kasara bermaksud adalah banyak. Banyak apa ni? Iaitu bila kita lihat banyak ini adalah dan terjemahan dia dengan sebanyak-banyaknya apa? Kita nak harta, benda, anak pinak, pangkat, pengaruh, dia termasuk dalam At-Takasur ini. Maka At-Takasur ini bermaksud berlumba-lumba untuk mendapatkan harta kekayaan, pangkat dan kedudukan. Dan orang lain tak boleh lebih daripada dia. Contoh, jiran sebelah ada lebih daripada dia, dia kata tak boleh, dia kena lebih daripada orang sebelah dia tu. Dan dia takkan senang kalau ada orang lebih daripada dia. Jadi dia akan melakukan apa? Berlumba-lumba untuk mendapatkan perkara tersebut. Ini yang disebutkan At-Takasur. Jadi kemudian kita nak lihat apa dia yang dimaksudkan dengan At-Takasur dengan lebih terperinci. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sebenarnya banyak ni tuan-tuan dan puan-puan. At-Takasur ni banyak kategori dia. Sebab kalau kita lihat kalimah daripada asal dia kasarah, banyak, memang banyak dia punya yang akan membuatkan kita suka dan hawa nafsu kita suka. Jadi yang boleh saya kongsikan adalah 4 perkara berkaitan dengan At-Takasur adalah yang pertama kita lihat. Pertama adalah pengikut yang ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, pengikut yang ramai ni dia berbangga dengan bilangan pengikut mereka yang sangat ramai. Dan hari ni dunia apa dia? Media sosial kita kan. Pengikut yang ramai. Hari-hari kita contohlah kita berusaha nak dapatkan follower. Bila ada ramai follower, kita mudah nak sebarkan pengaruh dan sebagainya. Jadi dalam dunia sekarang ni memang pengikut dipanggil sebagai followers. Dan ini yang akan menimbulkan beberapa nilai yang tidak baik. Antaranya apa dia? Perasaan sombong dan sukar untuk menerima teguran. Sebab apa? Sebab dia dah ramai followers, pengaruh dia dah besar, jadi tiada orang yang boleh melarang dia, ataupun kalau dia melakukan sesuatu perkara yang salah pun, dia tak risau. Sebab apa?
sebab dia dah ada followers yang ramai ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang dimasukkan sebagai at-takatsur yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan harta yang banyak. Kalau kita lihat berkaitan dengan harta yang banyak ini, kita lihat berapa ramai orang yang tewas dengan ujian harta. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang paling dekatlah ataupun yang disebutkan sendiri dalam Al-Quran, yang paling besar dibawakan oleh Al-Quran ini adalah Qarun. Qarun ini dia memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga memalingkan dia daripada ajaran agama. Kalau kita lihat sebelum kita masuk kepada ayat tersebut kan tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada yang ketiga, kita nak tengok bagaimana Qarun ini dia tewas dengan ujian harta, disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kita lihat bagaimana Qarun ini tuan-tuan dan puan-puan. Qarun ini adalah dari kaum Nabi Musa. Kemudian apa yang berlaku kepada Qarun ini, dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Sebab apa? Sebab diberikan jenis kekayaan yang banyak. Anak-anak kuncinya, gedung dia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia nak kena buka tu memang besar kunci dia tu. Sehingga kan kalau di jalan dekat kampung tu, mereka akan pikul. Orang-orang mereka ni, orang-orang Qarun ni, dia akan pikul oleh orang yang kuat sasa. Orang-orang kecil, orang-orang lemah ni tak boleh. Kena gunakan orang yang sasa. Dan ketika kaumnya ini berpesan kepada Qarun, dia kata apa? Kaumnya kata apa? Janganlah engkau bermegah-megah. La tafrah, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Tapi Qarun terima ke? Qarun tidak terima. Sebab apa? Sebab dia mempunyai followers tadi dan dia juga mempunyai harta tadi. Sebab itulah dia boleh berlagak, dia boleh bermegah-megah sebab dia ada perkara itu. Jadi ini yang kita sebutkan sebagai poin yang kedua, harta yang banyak. Seseorang yang sibuk mengumpulkan harta kekayaan untuk kepentingan peribadinya dan demi kehidupan mewah untuk bersenang lenang tanpa dia menoleh kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Dia tahu adik-beradik dia ni susah kan tuan-tuan dan puan-puan, lalu Allah berikan dia kelebihan dari sudut harta. Tetapi disebabkan dia takut, ni usaha kita ni, takkanlah kita berpagi dari pagi, siang, malam tak tidur, tiba-tiba nak bagi harta ni dekat orang lain pula. Dia berfikir bahawa kekayaan dia itu untuk kepentingan peribadi sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah muhasabah untuk diri kita. Dan ketiga adalah perasaan tamak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah yang ditegah itu mengumpulkan harta kekayaan tuan-tuan dan puan-puan. Nak mengumpul harta kekayaan boleh, tetapi jangan sampai perasaan tamak dan bakhil yang lahir dalam jiwa kita ni. Sebab apa? Sebab kita dah banyak harta kan, jadi takut nak keluarkan. Nanti habis katanya kan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita memiliki perasaan tamak dan bakhil ini, maka kita tidak akan menunaikan hak harta. Iaitu contohnya sezakat, sedekah, infak. Sebab apa? Sebab kita rasa itu kita punya. Jadi perasaan tamak inilah yang menyebabkan kita tak akan keluarkan ataupun menunaikan hak harta. Malah kita anggap harta yang kita dapat itu, harta itu lahir daripada titik peluh kita semata-mata tanpa melibatkan orang lain. Sebenarnya ramai yang tolong dia kan, tetapi dia nampak itu adalah usaha dia semata-mata. Dan yang keempat, kita pergi kepada baik, yang keempat kita lihat adalah hati yang keras. Baik, hati yang keras. Jadi tindakan yang mengumpulkan harta kekayaan itu sehingga menyebabkan hati menjadi keras itulah
sifat yang tercela tuan-tuan dan puan-puan. Ini kerana apa? Dia tidak menyirami hati yang keras itu dengan air keimanan, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati dia menjadi keras. Sudahlah banyak tadi hartanya, kemudian rasa tamak yang menyelubungi jiwa dia, akhirnya hati dia keras kerana tidak disirami dengan air keimanan. Maka seseorang yang bersyukur tuan-tuan dan puan-puan, kemudian mengingati nikmat Allah Ta'ala, dia tidak akan terlalu menyibukkan diri dengan mengumpulkan harta dunia semata-mata. Adapun kalau dia mengumpul harta itu, dia memikir untuk jalan yang panjang, untuk hari akhiratnya. Orang yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mudah-mudahan kalaulah kita diberikan harta kekayaan kan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur dan mengingati nikmat Allah Ta'ala ini untuk digunakan kepada perkara kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah berkaitan dengan maksud at-takasur. Banyak itu tadi, antaranya yang disebutkan para ulama adalah berkaitan dengan memperbanyakkan followers ataupun memperbanyakkan harta. Dan kalau kita ikut pengikut yang ramai ni kan tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok, kita boleh ambil daripada kisah pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi, di mana dia ini diberikan kebun yang mana kebun dia tu di bawahnya ada sungai. Jadi sebab ada sungai ni tuan-tuan dan puan-puan, jadi dia tak payahlah nak ambil air daripada tempat jauh, dia guna je air sungai tu, boleh terus siram dia punya tumbuh-tumbuhan di situ. Dan kemudian kebun dia tu dipenuhi dengan pokok tamar dan anggur, pokok kurma dan anggur. Sebab pokok kurma dan anggur ini dia ada satu makanan yang mengenyangkan kan. Dan daripada situlah dia melihat saat kawan dia yang miskin ni beritahu kepada dia supaya apa? Supaya masuk dalam kebun tu tadi, sebutlah Masya Allah. Jadi apa yang dia katakan yang kaya ni, dia kata ana aksaru minka malau wa a'azzu nafar. Aku ini lebih daripada engkau dari sudut malan, harta dan pengikut-pengikutku, iaitu pekerja-pekerjaku. Iaitu dia meletakkan bahawa disebabkan dia dapat hasil-hasil tanaman ini yang segar bugar ini tuan-tuan dan puan-puan, dia kata adalah hasil daripada harta yang aku ada dan kemudian daripada pengikut-pengikut pekerja-pekerja. Dia meletakkan usaha dia adalah semata-mata usaha. Dia tidak bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena tengok balik diri kita ya tuan-tuan dan puan-puan. Takut-takut usaha yang kita buat lalu menghasilkan pendapatan, membuahkan hasil yang lumayan, akhirnya kita kata tak sia-sia aku pagi petang siang malam stay up buat rancangan ni rancangan itu, dapat juga. Tetapi kita kata alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang melayakkan aku untuk mendapat sebahagian daripada nikmatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu ayat yang pertama. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini, kematian menoktahkan segalanya. Apa dia ayat dia? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita lihat yang pertama, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan lihat kalimah zurtum ini dia berasal dari kalimah zara, iaitu ziarah. Ziarah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak ziarah rumah seseorang, kita akan beritahu dia untuk datang ziarah. Kemudian saat kita dah sampai rumah dia, kemudian kita dah ziarah dia, sudah tiba masanya, kita akan balik pulang ke rumah kan. Jadi inilah yang disebutkan tentang kita ini akan ziarah kubur, di mana ayat pertama dan kedua ini dia membawa simbolik sampai bila manusia ini dia akan sibuk, akan dilalaikan ataupun dia akan disibukkan, diperdayakan dengan harta mereka, anak-anak mereka, dengan jawatan, kuasa, pengaruh dan sebagainya ini. Ayat kedua dia menjawab, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam kubur, kamu akan, sebelum kamu masuk kubur tu kamu akan bercerita ataupun mempermegah-megahkan sehinggalah kamu masuk kubur baru kamu berhenti. Jadi kalimah ziarah ini disebutkan bahawa
nak bagi tahu kita nanti adalah ziarah kubur. Kita ziarah kubur. Sebab para ulama menyebutkan ziarah kubur ini secara hakikatnya kalau kita nak jauhkan diri daripada terpedaya dengan dunia ini, para ulama menyebutkan antaranya pertama kita ziarah kubur secara hakikatnya lah. Ziarah kubur ini mudah-mudahan dia mengingatkan kita kepada kematian. Dan yang kedua, dia merujuk kepada kalimah kematian itu yang mana kita akan mati masuk ke dalam kubur, dan dalam kubur kita sebenarnya hanya ziarah, berhenti seketika, melawat seketika lah kita katakan. Orang Melayu sekarang panggil ziarah kan. Jadi sebelum dia pergi kepada perjalanan menuju akhirat, dia akan zurtum maqabir ini, dia akan ziarah kubur, barulah lepas itu dia akan meneruskan perjalanan di alam akhirat. Dan lafaz zurtum ini juga dia dalam fi'al madi ya tuan-tuan dan puan-puan, kalimah zurtum ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fi'al madi iaitu perbuatan yang lalu, kita katakan sebagai past tense. Jadi lafaz ini dalam fi'il madi menunjukkan sesuatu yang pasti berlaku. Nak bagi tahu kepada kita bahawa kita semua ni tuan-tuan dan puan-puan kita akan ziarah kubur. Iaitu kita akan masuk dalam kubur saat Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita, dan kita akan masuk ke alam kubur sekejap, kemudian kita akan teruskan perjalanan itu. Ini yang disebutkan dalam ayat yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sambungkan ayat pertama dan kedua tadi lah, sampai bila manusia ni dia akan sibuk dengan perkara-perkara ni? Sampai dia masuk ke alam kubur. Baik, terusnya kita pergi kepada ayat 3 dan keempat. Mesej di sebalik pengulangan ayat yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kalau ada mushaf di tepi sangatlah baik untuk kita rujuk terus. Tengok ayat ketiga dengan empat ni tentang apa? Supaya kita nampak ayat dia. Mesej di sebalik pengulangan ayat yang sama. Apa ayat dia tuan-tuan dan puan-puan? Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Baik, kita lihat secara zahirnya ayat 3 dan 4 ini menyebutkan isu dan topik yang sama. Kalau kita lihat kan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ulang perkataan kalimah yang sama cuma ditambah summa sahaja. Secara zahirnya begitulah kita fikirkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, menurut para ulama tidak ada satu pun maklumat yang berulang dalam Al-Quran. Jika ada pun ia bertujuan untuk memberikan peringatan berganda ataupun penegasan kepada kita. Jadi nak beritahunya bahawa tidak ada satu pun maklumat yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Kalau kita dekat rumah ni kan, tuan-tuan dan puan-puan, contoh mak-mak minta tolong anak letak baju dekat dalam bakul. Kali pertama cakap dia tak endahkan. Dia main mainan dia ataupun dia dengan adik-adik dia kan. Bila kita cakap yang kedua, barulah dia pergi ambil baju tu letak dalam bakul. Di situ kita panggil sebagai penegasan ataupun nak highlight kan supaya letak baju tu dalam bakul tersebut. Tetapi dalam Al-Quran, kebanyakannya adalah dia mempunyai makna yang berbeza. Seperti dalam ayat yang ketiga dan keempat ini. Baik. Jadi, ulama dia memberikan buah pandangan masing-masing dalam usaha memahami mesej tersirat di sebalik ayat tersebut. Maka, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat yang pertama. Ayat pertama ini disebutkan, dimulakan dengan kalla. Kalla ini kita kena memahaminya bahawa kalla bermaksud jangan sekali-kali yakni kamu bersikap demikian. Dia merujuk kepada apa? Perbuatan kita sibuk mengumpulkan segala elemen kesenangan dunia tadi. Kan kita baca daripada ayat pertama, kedua, kemudian ayat ketiga. Janganlah sekali-kali kamu buat begitu. Kamu sangat fokus kepada harta kamu busy dengan kesenangan dunia kamu. Jangan sekali-kali kamu berbuat demikian. Dia merujuk kepada perbuatan tadi itu, al-hakumut takasur. Maka jangan kita berbuat demikian tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Ia langsung tak memberikan manfaat kepada kehidupan abadi kita di hari akhirat kelak. Melainkan harta yang kita guna tu, kita gunakan kepada jalan Allah ataupun kita melakukan kebaikan. Jadi kalau kita duk simpan, jika duk kumpul-kumpul kan, dia tidaklah memberi manfaat kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
kita nak lihat mesej tersirat di sebalik pengulangan ayat 3 dan 4 ini. Tadi terjemahan dia kan, jangan sekali-kali bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kamu akan yang buruk pada hari kiamat. Kalau kita lihat pada terjemahannya pun kan tuan-tuan dan puan-puan, dia agak dia tidak membawa maksud yang sama. Jadi yang pertama, yang buruk semasa hendak mati, dan kemudian saufa ta'lamun, yang kedua itu adalah akibat yang buruk pada hari kiamat. Jadi kita baca terjemahan dia pun kita dah nampak dia berbeza. Jadi ini terjemahan daripada Abdullah Muhammad Basmeh. Saya rujuk kepada itulah. Kalau kita tengok dekat Quran.com boleh tengok dekat situ. Ni antara terjemahan yang saya masukkan. Dan mesej tersirat di sebalik pengulangan ayat 3 dan 4 ni, ayat 4 tuan-tuan dan puan-puan, dia berfungsi menegaskan balik pesanan yang terkandung dalam ayat yang ketiga. Apa dia? Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kemudian Allah ulang lagi, kalla ini nak bagi tahu supaya beri penegasan, jangan kamu buat macam tu ya. Wahai kita semua, jangan kamu buat sedemikian rupa. Dia nak tegaskan kepada ayat yang sebelumnya tadi. Dan kemudian kita lihat ayat ketiga hingga ayat kelima. Jadi ini ayat tiga dan 4. Tapi kalau kita lihat, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin, itu pada ayat yang kelima. Jadi ayat yang 3 hingga 5 itu, kalla itu dia merujuk kepada saat kematian menjemput. Baik, kita lihat saat kematian menjemput semasa hendak mati tadi. Kemudian ayat yang keempat, ketika berada dalam kubur. Dia pada dalam kubur. Dan ayat yang kelima, pada hari kebangkitan kelak. Jadi dia berbeza daripada sudut masa dan tempat dia. Kalau kita lihat kan ayat ni macam sama je, Allah ulang-ulang kalla. Tetapi rupanya ayat 3 dia fokus pada kematian menjemput kita tu ke atas dunia ni. Kemudian ayat keempat, waktu dalam kubur, dan yang kelima pada hari kebangkitan kelak. Itu yang membezakan. Dan kemudian kita lihat para ulama ada yang menyebutkan ayat 3 dan 4 berbeza daripada sudut siapakah orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang pada poin yang ketiga ini kan tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada ayat yang ketiga, jangan sekali-kali bersikap demikian, wahai orang kafir akan mengetahui kelak. Dia khususkan kepada orang kafir. Dan pada ayat yang keempat, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kamu wahai orang beriman akan mengetahui kelak. Puan-puan, ada para ulama menyebutkan pada ayat yang ketiga ini merujuk kepada orang kafir, pada yang keempat ini peringatan untuk orang-orang yang beriman. Jadi dia ada beberapa pentafsiran lah. Dan kemudian kita lihat ada yang menyebutkan ayat ketiga ni dia lebih kurang konsep dia yang kedua ni tadi. Saat kita berada dalam kubur dan saat kita berada di hari akhirat. Jadi nampak tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya tidak berulang kali tetapi Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Jadi kita lihat kepada ayat yang keempat tadi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah summa. Summa ini adalah menunjukkan wujudnya jarak masa antara dua perkara tersebut. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Jadi dalam Al-Quran, saat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah summa, ia adalah perkara yang memerlukan proses ataupun memerlukan jarak masa antara dua perkara. Kita lihat tadi kan berkaitan dengan ayat yang ketiga berkaitan dengan saat kematian menjemput, kemudian ayat yang keempat saat berada di alam kubur. Maka saat kematian ni dia berada di atas dunia, kemudian nak pergi menuju ke alam kubur, dia ada jarak waktu dia. Sekarang ni lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita 30 tahun, 40 tahun, inilah dia punya jarak masa dia.
40 tahun lah contohnya kan, barulah kita masuk ke alam kubur. Jadi alam kubur ini kita ziarah sekejap, kemudian kita akan masuk kepada alam kebangkitan semula. Jadi bila Allah SWT gunakan kalimah summah ini, dia merupakan wujudnya jarak masa antara dua perkara tersebut. Kalla saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat itu yang Allah sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak lihat pula pada ayat yang seterusnya. Bila kita lihat kan, melalui ayat ini kita fahami bahawa Allah Ta'ala ingin memberikan peringatan yang amat tegas kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, bahawa kesenangan dunia ini hanyalah sementara. Ni tuan-tuan dan puan-puan, sementara ni, saat kematian ni. Barangkali hari ini ataupun lusa, bulan depan kita tak tahu, kematian akan menjemput kita. Maka apabila kita mengetahui kesan buruk yang bakal kita perolehi disebabkan perasaan perbuatan takasur kita tadi, ketika itulah kita akan menyesal tidak sudah. Seperti apa? Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahawa, terjemahannya saya bacakan ni tuan-tuan dan puan-puan, belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang akan berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal mautnya kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya apa? Aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Mereka ini yang memperbanyakkan harta, mereka tak infak, tak membaik di dunia, mereka minta kepada Allah SWT, ya Allah, kedatangan ajal matiku, alangkah baiknya, tapi tak boleh dah sebab dah berlaku dah perkara ini. Mereka nak apa? Bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, ini signal kepada kita ya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memperbanyakkan bersedekah dan berusaha untuk menjadi dari orang-orang yang soleh, insya-Allah. Baik, ini adalah sebuah penyesalan yang tidak bermakna lagi ketika itu. Jadi kita pergi kepada ayat 5 dan ke-6, maksud ilmal yakin. Kita akan lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan ataupun mendahulukan kalimah ilmal yakin. Baik. Setelah kita melalui ayat ke-3, ke-4, sekarang kita berada pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita akan melihat Allah memulakan dengan kalla lagi, lau ta'lamuna ilmal yakin. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya ilmu yakin ini apa dia? Ilmu yakin, ilmal yakin ataupun ilmu al-yakin bermaksud apabila kita mengetahui akibat negatif daripada sikap takasur dengan ilmu pengetahuan yang benar-benar. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dah tahu dah bahawa orang-orang yang mana tidak menginfakkan atau memperbanyakkan hartanya, dia akan terima kesan buruknya ketika di hari akhirat. Itu dalam kategori ilmal yakin. Kita ada pengetahuan tentang perkara tersebut tetapi kita belum merasainya. Dia belum merasainya. Dia hanya ada ilmu tentang perkara tersebut. Baik. Yang kedua, al-yakin juga bermaksud membawa kematian dan hari kiamat. Jadi ayat ini bermaksud kalaulah kamu mengetahui ilmu berkaitan kematian dan hari kiamat, tentulah kamu ini sekian-sekian. Jadi dia merujuk kepada kematian dan hari kiamat seperti dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian. Maka ilmu al-yakin ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan sebab dia akan memberikan kesan yang positif sekiranya kita menyedarinya dalam kehidupan kita. Kita dah tahu nanti orang yang buat sekian-sekian kejahatan dekat atas dunia ini, Allah akan campakkan dia dalam neraka jahim. Nanti kejap lagi kita akan lihat. Jadi kita dah ada pengetahuan tentang ilmu tersebut. Dan dia sangat-sangat penting sebelum kita akan melihat kepada ainal yakin nanti. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapat berita yang baik mereka yang terakhir nanti. Dan itu daripada mana?
daripada ayat-ayat yang kita akan berita baik apa yang orang beriman ni akan dapat, iaitu mereka ini, lihat di sini, orang beriman ni dia akan mendapat perkhabaran yang baik sebelum mereka meninggal dunia. Malaikat-malaikat akan sentiasa memberi perkhabaran gembira buat mereka ini sehingga hilang kecintaan mereka terhadap dunia. Kerana apa? Kerana terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Inilah berita baik untuk orang beriman tadi. Dan apa yang disebutkan, kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat, dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. Pemberian-pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Inilah dia berita baik untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beriman, saat mana mereka ini, perkhabaran gembira ini membuatkan mereka sehingga hilang kecintaan mereka terhadap dunia. Dia tidaklah, kalau ada harta tu cukup, alhamdulillah, setakat yang ada ni alhamdulillah, dia tidak berlebih-lebihan. Kalau ada lebih dia akan berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab apa? Sebab dia mengetahui bahawa berita gembira ini Allah sedang menjanjikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janji, maka kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi berbeza dengan orang kafir ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka sentiasa mendapat perkhabaran yang tidak baik dan menakutkan mereka. Banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang ancaman yang akan diberikan kepada orang-orang yang kafir ini. Maka persoalan seterusnya ialah apakah perbezaan ilmu yakin dengan ainal yakin ni nanti kan, tuan-tuan dan puan-puan. Ainal yakin ni dia pada ayat yang ke-6 dan 7 daripada ayat yang ke-7. Jadi kita lihat dahulu, nanti kita akan lihat pada ayat yang seterusnya. Baik. Ilmu yakin dengan ainal yakin disebutkan dalam surah At-Takatsur ini. Okey, baik. Ilmu yakin, kita memiliki pengetahuan. Kita ada pengetahuan tentang suatu perkara tersebut, namun kita belum pernah melihatnya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh kan, kita tahu tentang kecantikan ataupun keindahan Kashmir. Kashmir ni sebuah negara kan, Kashmir ni sangat cantik. Tapi kita sendiri belum pernah menjejakkan kaki ke sana. Tapi kita ada pengetahuan. Jadi ia termasuk dalam ilmu yakin, iaitu kita tahu tapi kita belum melihatnya sendiri. Dan ainal yakin ni pula, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat sendiri Kashmir tersebut, negara Kashmir tersebut, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, lalu kita kata, ya Allah, cantiknya Kashmir ni, sebab kita dah nampak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes ini, kita di dunia ni memiliki pengetahuan tentang kedahsyatan neraka ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Ini disebutkan ilmu yakin. Adapun al-yakin ini, apabila kita melihat sendiri neraka tersebut dan azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala dengan mata kita sendiri. Maka persoalannya di sini, adakah saat kita berhadapan dengan ainal yakin, baru kita nak tersedar? Sedangkan waktu ini kita dah terima di dunia ini. Kita dah terima tentang, ya Allah, seramnya dekat neraka Allah ni. Kita tahu bahawa api-api ataupun yang dibakar di neraka Allah ini sangat hebat, sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah saat kita sudah melihat sendiri neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendak tersedar? Ini yang akan dialami oleh orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita berada pada al-yakin ini, maka kita ambil kesempatan ini untuk mencari, berkenalan dan sebagainya tentang syurga dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita pergi kepada ayat yang tadi ni kan, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi berujuk kepada kalau ta'lamuna ilmal yakin, nak fokuskan kepada ilmal yakin tersebut. Sekarang kita pergi kepada ayat ke-6 dan ke-7.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau macam saya scroll ke atas, scroll ke bawah sebab nak tengok dia punya perkaitan antara ayat-ayat. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada diberikan kesempatan untuk buat ulangan, Masya Allah sangat-sangat saya alukan untuk melihat semula rakaman insya-Allah. Jadi pada ayat yang ke-6 dan ke-7 kita nak lihat mesej di sebalik pengulangan lafaz la tarawunna. Kita lihat lafaz kalimah la tarawunna. Ajib. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Baik, ini adalah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah membuat pengulangan pada ayat ini. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Jahim ini tuan-tuan dan puan, dia adalah satu neraka yang marak menjulang-julang. Dia bukan marak sahaja tetapi dia menjulang-julang tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Jahim ini dia berasal dari kalimah jahama. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kan kita berada dekat dalam hutan, kemudian kita berhadapan dengan seekor harimau. Apa yang berlaku ketika itu? Harimau ni dia akan tengok kita dengan panahan yang tajam. Ada mangsa ni dekat depan ni. Dia kata begitulah kan, harimau ni. Jadi Al-Jahim ini tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk la tarawunna ini, Al-Jahim ini adalah neraka itu dah perhatikan dah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahim tersebut. Dengan kalau kita kata kat dunia ni macam harimau duk tengok mangsa kan, sekarang ni neraka dia tengah tengok mangsa dia dengan panahan yang tajam. Alangkah dekat dunia je kalau kita nampak harimau ni larilah kita kan tuan-tuan dan puan-puan. Waktu ni kita dah tak boleh lari dah. Waktu ini hanya yang perlu kita ada apa? Bersedia untuk dimasukkan ke dalam neraka jahim ini. Jadi pada ayat ini, ayat 7 sebenarnya kita lihat pengulangan lafaz la tarawunna. Ayat ke-7 sebenarnya menegaskan fakta yang terkandung dalam ayat yang ke-6. Okay. Ini dia adalah merujuk kepada, tadi kita sebutkan kan kalau berulang antaranya dia menunjukkan penegasan. Jadi dia menunjukkan penegasan bahawa kamu akan melihat. Yang pertama ni kamu akan melihat neraka yang marak. Kemudian kamu wahai orang yang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang dia disebutkan penglihatan yang yakinlah. Dikata kat situ kamu akan melihat. Diulang 2 kali. Dia sebagai ada penegasan fakta yang terkandung dalam ayat yang ke-6. Kemudian pada ayat yang ke-6, orang-orang kafir akan melihat neraka jahim dari kejauhan. Maka pada ayat yang ke-7 pula orang-orang kafir akan melihat neraka jahim dari jarak yang lebih dekat. Waktu ini la tarawunnal jahim ni dia tengok daripada jauh je dahulu. Tapi waktu ini dia akan lihat pada kondisi ataupun tempat dia adalah paling dekat. Ialah sebab waktu ini dah pada dekat ainal yakin kan tuan-tuan dan puan-puan. Ainal yakin ni dah nampak dah neraka ni. Jadi dia akan melihat pada jarak yang lebih dekat. Dia kalau kita lihat dekat sini adalah dari segi tempat dia. Daripada jarak dia. Dan ayat ke-6 pula, dia akan, siapa orang-orang kafir ni, dia akan melihat neraka jahim ketika sedang melintas titian sirat. Sebab itu disebutkan daripada kejauhan. Tengah-tengah titian sirat ni, dia tengah titi kan tuan-tuan dan puan-puan, dia berjalan lah ni kan. Dia nampak daripada kejauhan neraka jahim itu. Kemudian pada ayat yang ke-7, mereka melihat neraka jahim ketika mereka mula memasuki neraka tersebut. Sebab itu disebutkan pada jarak yang lebih dekat.
Sebab itu dia bukan pengulangan yang saja-saja semata-mata pengulangan. Kalau kita dekat dalam sajak ataupun puisi, kalau kita buat pengulangan, barangkali kita nak dapatkan dia punya bahasa tu jadi cantik ataupun sebagai penekanan kan. Tetapi ada yang Allah nak sampaikan pada ayat ini. Dan kemudian ayat ke-6 ini juga adalah satu ancaman daripada Allah buat mereka ketika di atas dunia ini. Supaya apa? Mereka menyedari kesilapannya, ambil masa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada ayat yang ke-7, keadaan mereka yang benar-benar melihat neraka jahim ketika itu dengan ainal yaqin. Mereka akan benar-benar melihat waktu itu. Ini menunjukkan bahawa mereka akan melihat neraka jahim berkali-kali, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya setakat 2 kali. Nak lalu titian sirat, dia orang akan nampak daripada kejauhan. Kemudian saat dah masuk tu, dia bukan sekali je, dia akan berkali-kali. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah muhasabah kepada diri kita. Walaupun ia bercerita tentang orang-orang kafir, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, inilah Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kepada kita, sekarang ni kamu ada masa lagi, kamu ada ruang peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukanlah. Kerana saat kamu nampak neraka Al-Jahim ini, waktu itu tiada lagi penyesalan, waktu itulah kamu akan melihat dengan sebenar-benarnya neraka Al-Jahim tersebut yang marak menjulang apinya. Dan pada ayat yang ke-8, kita akan dipersoalkan kelak ya tuan-tuan dan puan-puan melalui ayat summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalimah summa tadi tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah yang mempunyai jarak waktu. Jadi setelah kita menghadapi ataupun menjalani kehidupan di atas dunia, tuan-tuan dan puan-puan, tibalah masanya summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti. Sebab apa? Sebab kamu duk sibuk mengumpulkan harta, jadi kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal bakti oleh perbuatan kamu tadi yang duk berlumba-lumba nak dapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh tadi ini tadi. Yauma izin anin na'im. An-na'im ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak fokus kepada anin na'im. Dia adalah salah satu bagi sesuatu dirasai kelazatannya oleh manusia yang tidak bersifat sentiasa ada. Kalau kita tengok di sini adalah kalau contohnya kesihatan, kesejahteraan panca indera kita ni, sihat tubuh badan ni kan, kesejahteraan panca indera, kesejahteraan pengetahuan, tidur dan kita berjaga ni, dia tidak termasuk dalam kategori an-na'im kata Ibnu Ashur. Yang termasuk adalah minum air, makan, seronok mendengar sesuatu dan melihat sesuatu keindahan ini, dia bersifat sentiasa, dia tidak bersifat sentiasa ada. Contohnya minum air, bila kita berpuasa kan tuan-tuan dan puan-puan, dapat air tu macam mana nikmat dia. Walaupun air kosong kita rasa nikmatnya waktu tu kan. Jadi an-na'im ini nak dibagi tahunya tuan-tuan dan puan-puan, ada para ulama juga yang menyebutkan an-na'im ini segala nikmat yang kita dapat di atas dunia ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia buat muhasabah kita lah kat atas dunia ni kan. Contoh beg tangan kita ni orang perempuan ada berapa, itu pun akan ditanya tuan-tuan dan puan-puan. Contoh buku-buku kita ni, buat baju-baju kita, pinggan-pinggan mangkuk kita, korel-korel yang ada bernama tu tuan-tuan dan puan, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tuliskan dia punya hadis. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaki anak Adam berganjak pada hari kiamat di sisi Tuhan sehingga tanya tentang 5 perkara. Berdasarkan ilmunya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini antara soalan-soalan yang dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umur yang ada ni tuan-tuan dan puan-puan, mari kita habiskan untuk melakukan kerja-kerja yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa muda ni tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan untuk apa sekarang ini? Maka kita gunakan untuk perkara kebaikan.
tentang hartanya, para ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, daripada sumber mana yang didapatkan, digunakan untuk apa. Maka ini persoalan-persoalannya. Dan apakah amalannya berdasarkan ilmunya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dan akhir sekali, apa pelan tindakan kita daripada selepas kita belajar tentang surah At-Takasur ini? Yang pertama, mengambil daripada kalimah ataupun ayat Al-Hakumut Takasur. Yang pertama, jangan berbangga dengan apa yang kita ada. Sebab semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan daripada Allah. Sampai satu masa kalau Allah kata nak ambil semula, Allah dah beri kita ni, tiba masa nak ambil, kita kena pulangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita pinjam kereta orang, esok kita kena pulangkan balik sebab kita tahu itulah tempohnya. Jadi jangan berbangga dengan apa yang kita ada. Kedua, sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian dari Allah kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saat kita bersyukur, waktu itulah akan lahir sifat qanaah dalam diri kita. Qanaah ini adalah kita syukur ataupun kita reda dengan setiap apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita rasa cukup dah. Ini yang paling mahal tuan-tuan dan puan-puan, perasaan rasa qanaah ini, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Walaupun hari ni dapat RM10, RM10 cukup dah untuk hari ni. Dapat 100 hari ni buat kerja, dapat 100, Alhamdulillah cukup dah hari ni. Tu rasa qanaah tu. Dan yang ketiga, gunakan nikmat yang Allah berikan untuk jalan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tak pernah putus sehingga hari ini. Daripada kita lahir sampai hari ini, masih lagi kita ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk jalan kebaikan dan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kita punya tadabbur surah At-Takasur, dan saya rasa sangat-sangat surah ini memberikan kesan kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu khairan katsira untuk atas perhatian untuk bersama-sama pada malam ini untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah selepas ini kita sama-sama untuk amalkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya rasa sampai ini saja untuk tadabbur surah At-Takasur kita. Kita akan bertemu lagi untuk bersama-sama menelusuri surah Al-Qari'ah insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Saya mohon kemaafan jika ada terkasar bahasa, terlanjur bicara atau perkara yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah kita tutup kelas kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafaraah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallahu khair.